وأصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وذرياته أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين وإلى روح الشيخ حاجي ني عبد الله الجنبوي وإلى روح الشيخ داود بن عبد الله الفطاني وإلى أرواح مشايخنا وإلى من تسب إليهم أجمعين على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kelimpah kurnia Allah serta taufik dan inayah pertolongan daripada Allah. Dapat lagi semalam pula kita dapat berjumpa dan juga bermuzakarah, bertukar fikiran dan juga bakat-bakat kita dengan nasihat agama berkenaan dengan cara-cara sembahyang dalam kitab Fatimun Yatin Musalli atau isi kandungan yang dipetik ambil daripada kitab Munyatin Musalli bagi Syekh Daud Al-Fatani. Maka alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi ada pada muka 12. Sambungnya dengan semalam pada muka 11 sudah habis pada tajuk tak ada khusyuk tawaduk mewajibkan siksa. Pada malam ini insya-Allah cuba kita tengok pula pada muka 12, muka surat 12. Kata musannaf rahimahullahu taala, bertuah kita Tuhan suruh sembahyang. Tahulah kamu bahwasanya Tuhan suruh sembahyang 5 waktu ialah sebesar-besar nikmat Tuhan
yang diberi kepada kamu, hei orang mukmin. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'am, maksudnya tiada diberi akan hambanya dalam dunia terlebih besar kebajikan dan kebahagiaan daripada diizinkan bagi hambanya 2 rakaat sembahyang. Masya Allah. Kerana ada padanya seperti tersebut ini, iaitu fafiha yahsulu lahul khalwatu ma'ahu, kerana dalam sembahyang seolah-olah dapat baginya khalwah dan bersekali serta Tuhannya. Masya Allah. Walinfiradu bihi, dan dapat berasing diri daripada manusia dan bersekali dengannya. Masya Allah. Wal mujalasatu lahu, dan seolah-olah dapat kesedudukan bagi orang sembahyang dengannya. Allah. Walinqita'u ilaihi, Allahu Akbar, dan memutus diri orang sembahyang daripada manusia dan menghadap kepadanya. Masya Allah. Fafiha wa fiha turfa'u an qulubihimul hujubu wal astaru, dan dapat dalam sembahyang ini mengangkatkan daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir yang terdinding antara manusia dengan Tuhan. Masya Allah, Masya Allah. Ada sikit lagi. Wa tujla fiha haqaiqul asrat. Asrat, bukan asyrat. Tu kena beki tu nah. Syekh bukan shin tu sin. Al-asrat, rahsia. Bukan asyrat. Asyrat ni makna yang jahat-jahat. Tu makna orang jahat. Tu dia. Asyrat. Dan nyata dalam sembahyang segala hakikat rahsia Tuhan yang tertutup. Masya Allah. Ni sebenarnya semua perkara yang disebut oleh Syadaud ni merupakan hakikat dah ni. Ini turun ke dalam, orang panggil dalam lubuk hakikat. Sebenarnya syariat tu bicara tentang masalah rukun syarat, tetapi bila tuju ke dalam laut hakikatnya, maka akan jumpa benda sebegini. Maka ini menunjuk bahawasanya musannif rahimahullahu ta'ala pun beliau sudah mencapai kepada maqam itu, sehingga dapat bertutut dengan perkara-perkara yang ibarat daripada hakikat bagi sembahyang. Wa tushraqu fihal alwaru, dan cemerlang di dalam sembahyang segala cahaya nurnya. Wa fiha takunun munajatu wan musafatu, dan dalam sembahyang pula dapat munajat dan berbisik-bisik. Barangkali Az-Zahid berbisik-bisik, tapi ia tulis bahasa kampung tu bisik. Tapi kalau bahasa sekarang lagi dia bisik. Berbisik-bisik hamba dengan Tuhannya, dan juga suka hatinya. Itu dia. Wa hiya silatun bainal abdi wa rabbih azza wa jalla, dan sembahyang juga dapat menghubung antara hamba dan Tuhan azza wa jalla. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini satu parti yang diambil daripada kitab Munyatin Musalli. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia buat tajuk begini.
bertuah kita pada muka surat 12. Bertuah kita, Tuhan suruh sembahyang. Bertuah. Apa makna bertuah? Beruntung. Beruntung, bahagia. Beruntung ni apa makna? Apa makna? Dapat untung dunia dan akhirat. Tu bertuah. Makna gitu. Yang ni dapat untung dunia dan akhirat. Untung dunia pun untung. Akhirat sama telah. Lebih lagi. Beruntung, bertuahlah kita. Kita ni siapa? Yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertuah dah kita. Umat Nabi Muhammad ni, Masya Allah, bertuah besar. Untung besar. Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh sembahyang. Masya Allah. Yang kita rasa berat. Allah Ta'ala suruh semaya ni yang rasa berat. Sebenarnya, apabila orang tu dapat kecak kemanisan semaya, dia akan tahu kata semaya ni butang besar dah kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah dan suruh kita semaya. Bertuahlah kita, Tuhan suruh sembahyang. Maksud Tuhan suruh, yakni Tuhan menjadikan sembahyang itu buat gini. Yakni Tuhan menjadikan sembahyang itu satu jalan untuk sampai kepadanya. Tu orang panggil suruh. Tu orang panggil suruh. Jadi Tuhan menjadikan sembahyang satu jalan untuk sampai kepadanya. Jalan untuk sampai kita kepada Allah banyak cara. Tu dia. Tapi salah satu jalan yang terang sekali ialah cara sembahyang. Ini satu jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bertuah besar umat Muhammad Tuhan suruh semaya. Nanti tengok tuah tak bertuah, nanti tengok dalam kata Musannaf depan ni. Kita tengok bertuah ke tak kita. Orang hok malah, orang tak dapat kecak kemanisan, dia rasa tak bertuah situ. Tu. Macam kita tanam buah kayu, kita tanam buah apa-apa saja. Maka pada hakikatnya misalnya buah tu jenisnya buah manis. Tiba-tiba kita dah bertanam, keluar manis. Dapat manis sungguh kita. Oh, butonglah aku tanam ni. Dapat makan sejuk ya. Sejuk manis. Dapat makan dengan cara sedap. Ia rasa bertuah. Ia rasa untung. Bila benda tu hasil dalam kecak kemanisan. Sebaliknya kalau dia tanam, keluar buah yang masam. Masam ya Allah. Parak tanah. Tu. Allah. Nak makan tak boleh, dia kata. Nak makan tak boleh. Tu maka dia tak rasa untung. Orang semaya pun seperti tu. Kalau dalam dia semaya, dia rasa kemanisan yang akan disebut oleh Syekh Daud malam ni, insya-Allah dia akan rasa untung. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah semaya. Bahkan fardu takdir. Sekiranya tidak diringankan solat kita pada malam Mi'raj. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak kurang daripada 50 sampai kepada 5 semaya, kalau Tuhan tak kurang sekalipun, bahkan dikekalkan 50 waktu sekalipun, bagi mereka ni akan rasa untung lagi. Boleh buat. Kalau ditakdirkan 100 waktu sekalipun, mereka akan dapat bekerja dan buat kalau mereka rasa kemanisan dan semaya. Kita ni 5 tu merasa berat dah. Berasa kata tak ada dah. Cuba boleh. Kalau beringat sampai kedua, tiga, molek lagi. Tu penyakit lah hati kita. Allahu Akbar. Banyaklah karat hati kita dengan kelalaian dunia ni. Sehingga kita rasa keberatan semaya. Walaupun 5 waktu dah. Allahu Akbar. Kata Musannaf rahimahullah ta'ala. Tahulah kamu. Hei sekalian mukallaf. Tahulah kamu ni. Sekalian mukallaf. Tahu. Jadi ambil perhatianlah kamu. Ambil perhatianlah. Cuba ambil perhatian kita. Perhati tengoklah kamu. Hei mukallaf.
Tahulah kamu akan bahawasanya apanya nya ni tak payah rajak. Orang panggil dhamirus sya'ni lah. Kalau dalam istilah tok pakai pondok orang panggil dhamirun sya'nin. Dhamirun sya'nin. Tu tak kena kira rajak tak apa. Tahulah kamu bahawasanya apanya? Tuhan suruh sembahyang 5 waktu ni. Tuhan suruh, Tuhan perintah, Tuhan fardukan kita. Tuhan suruh. Tuhan suruh, Tuhan perintah, Tuhan fardukan kita, tiap-tiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mukallaf. Tuhan suruh sembahyang 5 waktu. Tuhan suruh kita sembahyang 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyam, Subuh. 5 waktu ni ialah sembahyang 5 waktu tu. Sebesar-besar nikmat Tuhan. Sebesar-besar nikmat Tuhan. Sebesar-besar nikmat. Yakni nikmat Tuhan yang terlebih besar sekali. Yang terlebih besar sekali. Tulis pada sebesar-besar nikmat. Yakni ini nisbah kepada nikmat amal ibadat. Ini nisbah kepada nikmat amal ibadah. Maksudnya segala amal ibadat yang diperintah oleh Allah Ta'ala dikatakan nikmat semuanya. Dan sebesar-besar nikmat amalan ialah sembahyang. Itu maksud. Sebesar-besar nikmat sembahyang, nikmat amalan ialah sembahyang. Bukan kata kok mana pula hak ni sebesar-besar nikmat, tak ke iman dan Islam ke sebesar-besar nikmat. Hak tu lain bicara. Bila tilik dengan kepada segala nikmat Allah, iman dan Islam itu nikmat yang paling agung dan besar. Tidak ada nikmat yang terlebih besar daripada nikmat iman dan Islam. Itu tilik kepada kita. Dan satu sudut lagi, satu bucu lagi, ada ulama tasawuf kata nikmat yang paling besar ialah 2. Nikmatul ijad, nikmatul imdad. Apa makna? Allah Ta'ala mengadakan kita. Mengadakan kita tu nikmat besar dah. Kalau dia tak buat kita, macam ke mana kita nak boleh kenal dia? Dengan sebab dia buat kita, nikmat mencipta tu satu yang besar. Selepas daripada dia menciptakan kita, dia mengekalkan ciptaan kita itu. Dia mengekalkan keadaan kita itu berterusan dalam keadaan beribadat. Itu orang panggil nikmat yang paling besar. Maka semua nikmat mengikut iktibar. Maka yang dikatakan sebesar-besar nikmat jadi nisbah kepada nikmat amalan ibadat. Segala nikmat amalan ibadat semua ni, semayang 5 waktu tu, ialah sebesar-besar nikmat tu. Nikmat yang besar sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu sebesar-besar nikmat. Allahu Akbar. Masya Allah. Sungguh. Nikmat mana? Nikmat yang diberi, yang diperintah, yang disuruh kepada kamu. Yang diberi kepada kamu. Hei orang mukmin. Hei tafsir makna kamu. Hei orang mukmin, hei orang yang beriman. Nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kamu tu banyak. Kamu boleh makan, boleh tidur. Kamu boleh berjalan, boleh tidur, boleh makan, boleh bermewah tu mewah ni, boleh rehat. Segala nikmat tu macam-macam nikmat tu yang beri. Tapi dalam keadaan nikmat yang banyak tu, nikmat yang besar sekali tu, kamu tahu tak apa? Tahu tak kita? Semaya. Allahu Akbar. Ni orang yang sapa ni yang kecek lagu ni. Kita kalau tak sapa di mula, kita tak kata lagu ni. Kita kata, oh nikmat kaya telah besar nikmatnya, nisbah kepada semaya. Sebab tu kita tinggal semaya untuk perniagaan boleh. Sebab tu kita tinggal sembahyang untuk untuk kebun kita boleh. Kita tinggal sembahyang untuk harta benda dunia boleh. Tu. Sebab kita rasa tak besar nikmat tu. Padahal musannaf dia rasa besar.
Kerana banyak perkara yang dapat dalam sembahyang. Kalau kita kaji, kita dapat sungguh, dia akan rasa banyak perkara. Seperti, tu jawab, ya ambil tu, dia bercakap lagu tu dia ada dalil. Dia ada sumber ambil. Seperti sabda Nabi SAW. Seperti Nabi kita ada bersabda. Ni Nabi pun sudah sampai dah. Bahkan Nabi lah yang terlebih tinggi sekalinya martabat beliau. Maka dia Nabi sudah sampai. Maka ucapan Nabi ni merupakan satu kegembiraan lah kepada kekasih-kekasih Allah. Maka Nabi kata, maksud sabda Nabi. Nabi kata begini. Tiada diberi akan hamba Allah. Tiada diberi oleh Allah. Tuhan tidak beri akan hamba Allah Ta'ala. Kita ni hamba dia. Maka semua perkara yang kita dok guna, dok pakai, dok buat, dok guna ni, orang panggil nikmat yang Tuhan beri semua. Maka Nabi kita SAW bersabda, tiada diberi akan hamba Allah Ta'ala. Tak diberi di dalam dunia ini. Ini dalam ketika hidup ini. Dalam ketika hidup ini. Maksud dalam dunia, dalam ketika hidup. Ketika kita masih hidup ni, boleh bernyawa lagi, boleh makan lagi, boleh tidur lagi, boleh bergembira dengan anak isteri, boleh bergembira dengan sanak saudara waris kita ramai. Tapi dalam keadaan itu tidak diberi akan hamba dalam dunia ni, terlebih perkara yang terlebih besar. Jadi nikmat yang terlebih besar, itu terlebih besar, yakni nikmat yang terlebih besar. Perkara yang terlebih besar kebaikan, nikmat yang terlebih besar balasan dan kebahagiaan dan keuntungan. Tulis molek. Tak diberikan hamba ni dalam dunia ni akan benda yang terlebih besar kebaikan dan kebahagiaan, terlebih daripada takluk kepada terlebih. Tidak Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat dunia, kita dapat duit, kita dapat kereta, kita dapat kebun, kita dapat duit, harta benda, banyak perkara, kita dapat kesenangan tu, kesenangan ni. Allahu Akbar, dapat makanan, minuman, segala kemewahan. Kita kata, dapat makanan, minuman, semua tu pemberi Tuhan, pemberian Allah Ta'ala semua. Tapi dalam semua pemberian itu, tidak diberi akan hamba dalam dunia ini perkara yang terlebih besar kebaikan. Apa maksud terlebih besar kebaikan? Ini terlebih besar amalan yang menghasilkan pahala. Itu terlebih besar kebaikan. Terlebih besar amalan yang menghasilkan pahala dan kebahagiaan atau pada kebaikan. Yang terlebih besar kebahagiaan, ketenangan jiwa. Allahu Akbar. Tidak ada yang terlebih besar daripada terlebih besar daripada diizinkan oleh Allah bagi hamba Allah Ta'ala tu. Diizinkan 2 rakaat sembahyang. Diizinkan kerja 2 rakaat sembahyang. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Di sinilah kita ni duduk di mana kita? Allah. Di mana kita? Bila kita hati-hati pada hadis Nabi ni, kita renung, kita fikir pada hadis Nabi ni, ya Allah, di mana aku? Perasaan aku tu duduk di mana? Allah, di mana aku? Dalam kalangan hamba-Mu yang soleh tu, aku duduk macam mana? Aku duduk macam mana? Ada ke tak nama aku dalam tu? Kerana perasaan tu tidak timbul dalam hati kita. Ni Nabi ada, ni Nabi sabda. Nabi kata semua nikmat itu, ingat, yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu, kekayaan, kesenangan dunia semua tu, ingat, tidak akan diberi kepada hamba nikmat yang paling besar kebaikan lebih daripada diizinkan kepada hamba itu dapat kerja sembahyang 2 rakaat. Allah, 2 rakaat je. Apatah lagi 4, apatah lagi 8. Allahu Akbar. Tulis pada 2 rakaat itu. Tulis pada 2 rakaat. Ini menunjuk
bahawa sembahyang 2 rakaat itu terlebih besar dan lebih berharga daripada dunia ini dan barang yang di dalamnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada dah. Bahkan Allah. Lebih lagi hampir kiamat ni, kita masih di hujung-hujung dah. Kita duduk di hujung-hujung akhir zaman dah. Duduk di hujung-hujung masa kita ni dekat dengan kiamat. Masa kita ni hujung-hujung dah. Tak lama ada dunia ni. Semakin hari semakin kurang amalan. Nabi ada sebut dalam satu hadis. Nabi kata yataqarrabuz zaman. Bila dekat kiamat, bila sampai masa akhir zaman, akan timbul satu alamat kiamat yang dikatakan alamat kiamat sughra. Tanda-tanda berlaku kiamatnya adalah yataqarrabuz zaman. Apa makna yataqarrabuz zaman? Apa maksud? Masa berhampir-hampiran. Masa kau dekat yataqarrab. Maka ulama mentafsirkan maksud. Para ulama mentafsirkan apa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia kata masa itu berdekat-dekat. Apa makna? Maka setengah ulama berkata maksud dengan berhampir masa itu ialah Allah Subhanahu wa taala mencabutkan keberkatan yang ada pada masa yang tersebut. Masa 24 jam sama. Satu hari 24 jam sama. Seminggu pun 7 hari sama aja. Setahun pun 360 hari itulah juga. Sama dengan dulu. Tetapi keberkatan itu tidak sama. Cuba kita tengok masa dulu. Satu hari kita mampu, kita rasa ada diberikan kemampuan kita untuk kerja banyak perkara. Satu hari ambil di pagi itu dapat kerja perkara ni. Selepas pada tengah hari dapat satu kerja pula. Lepas pada petang kita kerja 2-3 pekerjaan kita sempat kerja dalam satu hari. Tetapi masa sekarang lagu mana? Satu hari satu perkara pun tak nak dan. Tak sempat untuk kerja. Sebab apa? Sebab apa? Padahal kita kerja benda yang sama aja. Kita kerja benda yang sama. Itu keberkatan yang dalam masa tersebut Allah Ta'ala cabut. Macam itulah makanan. Kalau makanan tu dicabut keberkatan, makan banyak tapi tak rasa kenyang. Orang dulu makannya dia berkat. Walaupun makan sikit tapi rasanya kenyang lama. Tahan lama perut dia. Tapi kita ni lepas pada makan, lapar pula. Lepas pada makan, lapar pula. Makannya kita tak berkat. Makanan kita tak berkat. Dicabut keberkatan dalam makanan tu. Minumnya tu. Harta benda tu. Tengok. Dunia duit kita. Banyak. Ada 10,000. Tapi dalam 10,000 tu, sekejap je habis. Sekejap je habis benda tu, habis benda ni. Tak tahu kata habis untuk benda apa. Bila cek-cek tengok, Allah, habis dengan pekerjaan dunia saja. Tidak ada satu bagian pun. Kalau ada pun sikit je bagian yang diberi untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang diguna untuk kebaikan pada akhirat. Sikit sangat. Itu tanda ditarik keberkatan harta. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semua masa ini ada keberkatan dia. Sebab itulah orang dulu satu hari dia boleh kerja banyak perkara. Kita sekarang satu hari pun satu perkara pun tak nak dah kerja. Lalu tu Nabi kata yataqarrabuz zaman. Semakin hari masa akan berhampir. Berdekat. Wa yanqusul amal. Ada satu hadis lagi sebut. Dan akan berkurang oleh amalan. Amalan akan kurang.
Amalan kita kurang. Semakin hari semakin kurang. Semakin hari semakin kurang. Dulu kita berwirid lepas semaya tu, kita ingat masa orang tua-tua nenek kita hari tu, selepas waktu subuh, selepas waktu maghrib, mereka ada wirid panjang. Astaghfirullahalazim 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10, qul huwallahu ahad lagi, segala wirid tu wirid ni banyak, la ilaha illallah lagi, ya latifu ya kafi ya afi ya syafi. Kita dapat dengar lagi orang dulu sebut. Tapi lah ni mana ada masjid? Masjid mana ada bacaan-bacaan begitu? Kau kurang. Sepaling banyaknya Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Cukup 1. Angkat tangan berdoa pergi. Paling banyak baca Fatihah, ayat kursi, doa pergi. Tu sekarang. Maknanya amalan tu semakin hari semakin kurang. Maka ingat sembahyang pun semacam tu juga. Kita dulu kerja sembahyang sunat banyak, sekarang ni kau berkurang. Duha kita pun boleh jaga, boleh tak? Boleh jaga. Ada kita baca sembahyang, kita ada sembahyang, kita tak sembahyang. Ada kurang, begitulah. Amalan pun masih kurang. Kalau gitu, akhir zaman lagi, lepas pada masa kita ni, dan akan sampai pada masa anak cucu kita lagi, ingat 2 rakaat sembahyang ini akan berharga lebih besar daripada dunia dan barang yang ada padanya. Seperti Nabi SAW ada sebut ini. Maka Nabi bersabda, tidak diberikan akan hambanya dalam dunia ini terlebih besar kebaikan dan kebahagiaan daripada diizinkan bagi hambanya 2 rakaat sembahyang. Allahu Akbar. Sebab itulah kita syukur kepada Allah. Apabila ditakdir dan ditaufikkan kita untuk berdiri atas sejadah, boleh angkat tangan, Allahu Akbar, solat sunat subuh, Allahu Akbar, solat qiyamul lail 2 rakaat, Allahu Akbar, solat subuh, Allahu Akbar, solat maghrib, solat isya, solat zuhur, asar. Gembiralah dalam hati kita bahwasanya ini kurniaan daripada Allah Ta'ala yang paling besar, yang aku tidak boleh membayarkan dia dengan dunia ini dan barang yang ada padanya. Tak boleh bayar. Besar hak tu lagi. Masya Allah. Kenapa Nabi menganggapkan kata besar? Kerana dalam sembahyang tu ada kemanisan, ada ketenangan, ada kebahagiaan yang mana tidak didapat di luar sembahyang, yang mana tak akan boleh di luar. Nak cari mana tak temulah sembahyang je benda ni. Temulah sembahyang je. Dengan sebab jumpalah sembahyang je, mahal ni pada semua tu. Mahal ni lagi. Kerana apa? Nanti akan dicerita oleh musannaf. Sebab apa terlebih besar? Kerana ini orang panggil ni hadis Nabi tu sampai kepada 2 rakaat sembahyang tu, itu hadis mafhum. Maksud daripada hadis Nabi sampai di situ ya. Kerana ni bukan mafhum hadis dah. Kerana ni kembali kepada cerita semula. Ilat kepada sebesar-besar nikmat Tuhan. Alasan ke situ. Musannaf kata semaya 5 waktu ni ialah sebesar-besar nikmat Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Kerana apa dikatakan solat itu sebesar-besar nikmat? Kerana ada padanya pada sembahyang, ada padanya. Maksud ada padanya yakni hasil ketika mengerjanya. Hasil ketika mengerja sembahyang. Ketika kita kerja sembahyang ni, timbul dan hasil dalam tu. Ketika kita laksana sembahyang tu, timbul perasaan. Timbul apa? Seperti tersebut ini. Seperti perkara yang tersebut ini. Musannaf akan sebut satu persatu. Ada gapo? Ada apa dalam sembahyang? Allahu Akbar. Ni orang yang kalau kita tidak usaha hati kita, kalau kita tidak berdoa kepada Allah sebelum ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum kita angkat takbir, angkat tangan berdoa kepada Allah juga. Walaupun benda ni tidak bersabit. Kalau kita kata ambil nah di mana, ya bukan, ya nak ambil nah di mana Nabi suruh ke? Hak tu pasal lain.
Tapi yang penting kita memohon kepada, ya Allah, ya Tuhanku, aku akan munajat kepadamu. Allahumma rzuqni al-khusyu'. Allahumma rzuqni al-khusyu'. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung daripada Engkau, ya Allah, daripada hati yang tidak khusyuk. Ya Allah, rezekikan aku dengan kekhusyukan dalam solat. Lalu tu angkat takbir. Allahu Akbar. Barulah kita mulai salat kita. Mudah-mudahan dikurniakan kekhusyukan oleh semaya. Itu dia. Itu dia. Tengok. Kerana seperti tersebut ini, iaitu yang tersebut. Iaitu barang yang ada padanya. Apa yang ada dalam sembahyang? Satunya, musannaf sebut dengan cakap bahasa Arab. Orang panggil ibarat ini nakalan daripada kitab Musalli ni. Tu Syekh ni Abdullah kita ni, Datuk ni dia cabut ambil. Dia ambil mari petik daripada tu juga. Dia nakal, nukil daripada cakap Pihak Musalli dah. فَفِيهَا يَحْصُلُ لَهُ الْخَلْوَةُ مَعَهُ. Satu perkara. Pertama, yang menyebabkan solat 2 rakaat terlebih besar daripada segala nikmat dunia ni. Alasan pertama, kerana di dalam sembahyang. Jadi kerana ketika sembahyang. Ketika kita sembahyang tu, bila kita mula angkat takbir, Allahu Akbar, dalam masa sembahyang tu, seolah-olah seakan-akan kita dapat baginya, bagi hamba itu, dapat bagi hamba khalwah. Dapat khalwah. Apa makna khalwah? Berkesunyian diri bersama Allah Ta'ala. Berkesunyian diri serta Allah. Khalwah. Apa makna khalwah? Dan ni atop tafsirkan makna khalwah. Dan bersekali, berduduk sekali, bersembunyi, berkesunyian diri serta Tuhannya, Tuhan bagi hamba. Allahu Akbar. Sunyi bersama Allah, tidak sedar apa-apa dah. Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, khalwah ni, kalau kita bersama kekasih kita, kita dah bersama isteri kita ke, atau siapa saja ke, kita rasa manis. Maknanya, keadaan kita dengan kekasih kita ni, kalau kita dapat berkesembunyian, tidak ditahu oleh siapa-siapa, maka rasanya seronok kita dan kemanisan. Rasa manis. Duk dengan kekasih ni, wasa nak duk sama seorang. Khalwah tu duk sama seorang. Bersekali, berkhalwah dan bersekali serta Tuhannya, Tuhan bagi hamba. Tulis pada khalwah. Maka seorang itu akan rasa seronok hati. Apabila berkhalwah dengan kekasihnya. Allahu Akbar. Ini sebenarnya kita ni tak ada rasa khalwah dah.
Khulwah tu bukan nanti kena duduk dalam bilik seorang kita. Bukan. Bukan nanti kena masuk dalam gua. Bukan. Bukan kena asing masuk duk. Kok luar-luar kampung. Duk kok bukit-bukit. Duk kok pasar-pasar danga. Wak dasar danga duk seorang. Bukan. Khulwah tu bukan makna tu. Orang yang dapat khulwah sebenarnya orang yang boleh kerja semaya. Kerana bila dia angkat takbir, dia tidak sedar apa-apa dah kedudukan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mula menyebutkan nama Allah. Untuk berbicara dengan Allah. Untuk berbisik dengan Allah. Untuk munajat dengan Allah. Untuk merayuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan bagi sekalian alam. Bila disebutkan waktu, dia tahu kata Allah balas. Ada sebut dalam hadis, Allah Subhanahu Wa Taala membalaskan ucapan hamba bila dia baca Alhamdulillah. Tuhan kata apa? Hamadani abdi. Hamba-Ku puji aku. Hamba-Ku pujiku. Dia tahu kata Tuhan balas dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ada sebut tiap-tiap perkataan sembahyang ada balasan, ada balas daripada Tuhan. Ucapan balas daripada Allah tu ada. Akhirnya bila kita puji kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau jua ya Allah aku minta. Engkau jua ya Allah aku menyembah. Engkau jua ya Allah aku minta pertolongan. Segala perkara pada hakikatnya pertolongan itu pertolongan daripada-Mu ya Allah. Aku berbicara, aku berniaga, sebenarnya pada zahir saja hakikat aku minta kepada makhluk. Hakikat yang sebenar aku minta pertolongan daripada-Mu ya Allah. Kalau kamu tidak membagi kejayaan, maka tak akan berjaya ya Allah. Kita nak munajat dengan siapa? Munajat dengan siapa? Dapat khulwah dengan Allah. Dapat berkhulwah dengan Allah. Nanti akan disebut depan lagi. Banyak sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para salafus soleh, mereka berkhulwah sungguh dengan Allah Subhanahu taala. Bila angkat takbir, hilangkan dunia ni semua daripada hati mereka. Telinga mereka mula tidak dengar apa-apa di luar. Hati mereka mula tak ada fikir apa-apa di luar. Tupu kepada Allah saja. Ketika itulah mereka hasil ketenangan. Seolah-olah mereka dapat berkesunyian dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Seolah-olah dapat baginya khalwah, kesunyian dan bersekali serta Tuhannya. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma rzuqna khalwata ma'aka ya Allah. Allahumma rzuqna al-khalwata ma'aka fi salatina ya Allah. Semoga Allah Ta'ala menghasilkan khulwah ini kita bersama di dalam sembahyang kita. Amin ya rabbal alamin. Wal-infiradu bihi, atau kepada al-khalwatu, dan dapat berasing diri. Dapat berasing diri. Diri orang yang sembahyang itu atau diri kita itu dapat berasing diri kita. Asing diri kita, berasing daripada manusia. Dapat berasing daripada manusia. Apa maksud daripada manusia? Yakni daripada kesibukan dunia. Bukan manusia saja. Semua harta benda kita, semua kekayaan kita, nikmat dunia, semua anak pinak kita, semua bukan manusia saja, lembu pun jelah juga. Lembu pun jelah juga. Dapat semaya daripada manusia, dapat memutuskan diri orang itu semaya, dapat berasing diri orang itu, berasing daripada manusia, yakni daripada dunia, daripada kelalaian dunia. Itu maknanya. Dia asing daripada dunia dah. Allah asingkan diri. Putuskan, asingkan diri daripada manusia.
Sebab itulah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab tu Allah yarham, ingatlah perkataan Allah yarham yang diceritakan oleh guru Allah yarhamullah Baba Sing ni. Baba Sing kita cerita apa dia? Baba Sing kata, kalau orang tu hidup pelihara lembu dalam bendang masalah, dia duk pelihara lembu, maka sampai waktu dia hidup tamak lembu, wi upel lembu, wi rupuk kepada lembu, dia tamak lembu. Tapi sibuk sangat dengan pelihara lembu sehingga tidak sempat untuk solat jemaah. Tidak sempat untuk solat berjemaah. Semaya tu semayalah, tapi tak sempat untuk bersolat jemaah di masjid. Sebab apa? Orang tanya, sebab apa Pak Cik tidak dapat tak datang ke masjid? Dia kata, oh sibuk nak pergi tamak lembu. Tu pergi tamak lembu. Tamak lembu dulu. Tamak lembu di situ sini. Maka Allah yarhamullah Baba Sing kata, orang itu pada zahir saja yang kita nampak dia tambatkan lembu. Sebenarnya lembu itulah menambatkan dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang tu nampak tu baik zahir luar je dia tamat lembunya. Hakikatnya lembu duk tamat dia. Tengok, lembu duk tamat dia. Bukan dia tamat lembu. Lembu tamat dia. Sebab apa? Sebab dengan sebab lembu tu dia tak dapat kerja amal ibadat. Dengan sebab lembu tu tak ada nak mari masjid. Dengan sebab lembu tu tak dapat kerja berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hakikatnya lembu yang menambatkan dia, bukan dia menambatkan lembu. Allahu Akbar. Sebab itulah bila orang dapat asingkan diri untuk semaya, dia tu dikatakan dapat berasing diri daripada manusia, daripada kelalaian dunia. Dan berduduk sekali, berduduk bersekali, yakni dan ingat hati bersama dengannya, dengan Allah Ta'ala. Dapat bersekali, berduduk sekali, ingat hati bersama Allah. Hati ingat ke Tuhan, terasing daripada kelalaian dunia dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah kita. Tu sebab itulah saya rasanya, di mana kau kita ni? Di mana kau? Orang yang arif billah, mereka yang mendekati, berdamping diri dengan Allah, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang amati dengan pekerjaan semaya dan urusan agama, mereka hasil sifat ni dalam hati mereka ketika solat. Tapi kita ni di mana kita? Ada tak sifat tu? Sifat rasa khulwah bersama Allah tu ada tak? Tidak ada. Sifat infirar, terasing diri daripada kelalaian dunia, bersekali dengan ingat Allah SWT saja. Ada tak? Tak ada lagi. Sebab itulah di manakah kita? Sebab itulah kita tidak rasa bahawa semaya 2 rakaat tu lebih mahal daripada dunia ini. Dan barang yang dan isi dunia ni semuanya. Kita tak rasa. Bukan kita rasa semaya itulah halangi kita, upasak kita. Perkara yang menghalang kita daripada kita kerja. Oh, daripada ni. Semaya tu halangnya besar. Allah, baik pula dah. La ilaha illallah. Bila azan maghrib, Allah, maghrib dah. Dah maghrib ke ni? Allah, cepatnya waktu. Bila zuhur, siapa? Zuhur dah. Sakning je baru subuh. Allah. Asar dah. Allah, sakning je baru zuhur. Maghrib dah. Allah, tak dia je asar. Allah. Kita ni teruk. Allahu Akbar. Di manakah kita? Di manakah kita? Mereka ni mereka yang daimun. Mereka yang hati mereka sentiasa dengan sembahyang, duk menunggu bila nak zuhur. Lepas sembahyang zuhur, bila nak asar. Lepas sembahyang asar, bila kena maghrib lagi. Allah, hati mereka begitu. Kita ni lalai dengan dunia. Allah, zuhur dah. Lepas asar dah. Lepas maghrib, masa maghrib dah. Tu kita, Allah. Sebab tu kita tak akan rasa hasil kemanisan dalam ibadat kita kalau kita tidak usaha. Kena usahalah kita. Kena usaha.
Asingkan dulu. Sebab itulah Nabi SAW bersabit dengan suatu hadis yang diriwayat oleh Siti Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah ni sebelum pada azan, Nabi tu bercakap dengan kami. Semua ni biasa ya. Biasa Nabi duduk kecek dengan pok kita, kebiasaan. Bila azan, berbunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada suara azan datang daripada masjid, Nabi akan tukar kelakuan. Mulai tukar kelakuan. Seakan-akan beliau tidak kenal siapa. Seakan-akan Nabi tak kenal orang. Kita semua ni seakan-akan bukan orang yang dia kenal. Lagu mana? Ia akan sibuk diri untuk nak datang tunaikan solat. Semacam itu adalah panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam dia tak kenal orang dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kita orang bang ni duk berbuah sedap lagi. Duk buah sedap lagi. Ngong. Tu dia. Allahu Akbar. Sebab itulah insya-Allah berdoa kepada Allah Taala banyak-banyak. Berdoa banyak-banyak. Allah Taala menghasilkan sifat ni dalam hati kita. Dan wal mujalasatu lahu, atau pada al-khalwah, dan ada padanya, dan seolah-olah, yakni dan ada di dalam sembahyang. Kena kata begitulah. Dan ada dalam sembahyang, seolah-olah dapat kesedudukan. Kesedudukan sebenarnya sekedudukan lah kalau bahasa Melayu. Sekedudukan. Itulah al-zahid. Barangkali yang zahid yang gitu. Sekedudukan. Apa makna sekedudukan? Duduk sekali, duduk bersama. Seolah-olah dapat duduk bersama. Itu kesedudukan. Dapat duduk bersama. Supaya nak baca tu, dia kena sekedudukan. Tu sekedudukan. Barulah kita sedap. Seduduk. Nampak juga clear weh. Duduk, seduduk, kesedudukan. Allah. Seolah-olah dapat kesedudukan, dapat duduk bersama. Duduk kesedudukan dapat bagi orang sembahyang tu. Bagi tu takluk kepada dapat. Seolah-olah dapat hasil berduduk bersama, hasil dan dapat bagi orang yang sembahyang tu. Kesedudukan tu dengan takluk kepada kesedudukan. Maknanya dapat duduk bersama dengan Allah Ta'ala. Duduk sekali dengan Tuhan. Duduk sekali dengan Allah. Allahu Akbar. Cuba tengok kita sujud. Sujud siapa? Bila lepas pada sujud kita berdoa pula, Rabbi firli, ya Allah ampunkan aku. Warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ketika mengucap tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum. Cuba kita semaya kita, semua gerak-geri kita tu duk bersekali dengan Allah. Allah. Allahumma rzuqna al-mujalasata lana ma'aka ya Allah. Allahu Akbar. Nak mujalasah, duduk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Kita ni Allahu Akbar. Jauh sangat. Sebab itulah akhir zaman ni salah satu perkara yang akan dicabut daripada orang umat ini ialah kekhusyukan dalam solat. Semakin hari khusyuk kau kurang, semakin hari kau kurang kekhusyukan. Kita rasa diri kita, kekhusyukan itu masih kurang. Panggil semakin hari semakin kurang. Kau kurang. Sebab apa? Sebab kita mengutamakan dunia lebih pada akhirat. Kita banyak utamakan dunia sehingga hati kita berkelalaian dan berkarat dengan kelalaian dunia. Tak bersinar dengan kemanisan akhirat. Dah. Sebab tu kita rasa tak duduk sekali dengan Allah Ta'ala tu. Hati kita duk melayang-layang, duk rato-rato.
Duk rata-rata. Bukan duk sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala dah. Tu. Besar dah tu. Kadang-kadang kita tak ingat. Kata kita baca surah po, tulis sendiri. Jangan duk kata Tok Imam. Kadang-kadang tak ingat Tok Imam baca surah po. Tadi maghrib, sembahyang maghrib, lepas pada baca Fatihah, rakaat pertama imam baca surah apa? Tak ingat. Lepas pada rakaat pada Fatihah rakaat yang kedua, imam baca surah apa? Tak ingat. Tak tahu. Bukan tak ingat. Kalau tak ingat ni maknanya dulu tu tahu tapi lupa tu tak ingat. Ini tak tahu dimula lagi dah. Tak tahu dimula, tak tahu dimula lagi kata ingat pun. Sebab hati kita sentiasa ingat ke benda lain. Tak tahu. Sehingga kadang-kadang lupa rakaat semaya. Banyak kali lupa rakaat semaya dari akhir zaman ni. Kenapa? Kekhusyukan dicabut dalam hati. Khusyuk dicabut. Sehingga banyak kita lalai daripada rakaat sembahyang. Part ketiga, 3 ke 4. Sujud sahwi sokmo-sokmo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu je. Allahu Akbar. Moga-moga Allah Ta'ala tu kurniakan kita perasaan mujalasah bersama Allah Ta'ala lah. Walinqita'u ilahi. Atau kepada al-khalwah. Dan pada sembahyang itu, memutus diri, memutus hati orang. Diri dengan makna hati. Dapat putus hati. Putus hati. Putus ingatan hati orang sembahyang tu. Orang yang semaya tu dapat putus ingatan hati dia. Memutus daripada manusia. Daripada ni takluk kepada memutus. Memutus daripada dunia. Putus hati. Jadi putus ingatan hati daripada manusia. Tak ingat dah kepada segala perniagaan. Tak ingat dah kepada duit biti. Tak ingat dah kepada manusia. Tak ingat dah kepada pekerjaan tu pekerjaan ni. Tak ingat lah. Putus habis dah. Dan menghadap. Yakni menghadapkan hati. Hadap kepadanya. Kepada Allah. Kepada mengingat Allah. Hadap hati kepada mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Itulah kemanisan yang ada dalam sembahyang. Itulah rahsia yang ada. Inilah hakikat sembahyang. Hakikat rupa batin sembahyang. Kita rokok sujud itu rupa luaran je. Rupa dalamannya ni. Ni. Perasaan macam ni. Ni. Benda ni menghasilkan khusyuknya, takhaduknya kita. Taslimnya kita. Hati, hadir, hudur hati kita. Semua ni hasil dengan sebab perasaan yang kita hasil benda ni. Wa fiha turfa'u an qulubihimul hujubu wal astaru. Dan dapat dalam sembahyang ini. Maksud dalam sembahyang, yakni pada ketika sembahyang. Kita dapat pada ketika kita kerja sembahyang tu, dapat mengangkat daripada hati mereka itu akan dinding dan tabit. Dapat mengangkat. Apa makna mengangkat? Jadi dapat dihilangkan. Dapat kita dihilangkan daripada hati, daripada perasaan mereka itu. Ketika kita semaya itu, dihilangkan akan perasaan hati. Dalam perasaan hati itu hilang. Hilang apa? Diangkat akan dinding. Mengangkat daripada hati mereka akan dinding. Apa maksud dinding? Yakni ingat kepada dunia yang diserupa dengan dinding. Kenapa gitu? Yakni ingat kepada dunia yang diserupa dengan dinding. Jadi ingat ke dunia ni menjadi satu dinding. Kita masuk dalam semaya, Allahu Akbar. Sepatutnya hati kita dapat hubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala terus. Direct hubung. Dapat ingat terus. Sepatutnya begitu. Bila takbir dah, Allahu Akbar. Ketika angkat takbir, ketika ada dalam sembahyang tu, sepatutnya hati kita boleh hubung dengan Tuhan terus. Tapi tak, ada dinding mari.
Ada dinding mari sekat hati kita dengan ingatkan Allah Ta'ala tu. Apa makna dinding tu? Yakni ingat kepada dunia yang serupa dengan dinding. Ingat ke dunia. Dunia tu dinding. Dunia tu dinding. Tapi bagi mereka yang Allah Ta'ala taufik kepada mereka ni, bila mereka angkat takbir, diangkatkan dan dihilangkan daripada perasaan hati mereka, akan ingat kepada dunia. Maknanya mereka tidak ingat kepada dunia lagi. Yang mana ingat kepada dunia ni lah dikatakan dinding dan tabir. Tabir ni maknanya tabir lah. Satir maknanya tabir. Kain tabir yang sekat tu. Dinding dan tabir yang terdinding, yang tersekat antara manusia, antara hati manusia dengan Tuhan, dengan ingatkan Tuhan. Jadi ingatkan dunia ni lah merupakan dinding yang terdinding dan menyekatkan manusia dengan Tuhan. Dunia tu menyekatkan kita dengan Tuhan. Bila masuk semaya, dia tinggal habis dah segala pekerjaan di belakang dia, tak ada ingat apa dah dia. Tak ingat apa dah. Allahu Akbar. Maka ketika tu diangkatkan dinding daripada hati mereka. Yang diangkatkan akan perasaan ingat kepada dunia daripada hati mereka itu. Allahu Akbar. Ni kita duduk di mana? Baca kitab musalli ni kita duduk di mana? Apa tu lagi parti ni? Bila tengok berkata Syekh Daud ni, kita ukur dengan diri kita. Aku ni duduk bucu mana daripada mereka ni? Duduk bucu mana? Tak nampak. Tak nampak asap. Asap pun tak nampak. Allahu Akbar. Tak nampak pun dah. Kena usaha dalam keadaan itu kita sentiasa harap kepada rahmat Allah. Usaha serta harap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga satu hari dengan tekun rajin kita, dengan kesungguhan kita untuk ingat kepada Allah, untuk menghasilkan perasaan kemanisan ini, Tuhan angkatkan juga dinding daripada hati kita sehingga kita tidak ingat apa-apa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. Allah. Kalau macam-macam lah, macam-macam. Macam-macam. Tu Allah Akbar. Kita ni ingat bimbang tu bimbang ni macam-macam dalam semaya kita. Kemanisan tak ada dah. Kemanisan tak ada dah. Tak manis semaya. Ya Allah, tak manis dah. Masing kelak belaka dah semaya akhir zaman. Kemanisan tak ada. Sebab apa? Kesibukan banyak. Yang penting sekali yang sibuk besarnya perasaan ni, telefon kita ni. Telefon sebenarnya nampak kita duduk rumah tak pergi ke mana-mana. Sebenarnya hakikatnya kita pergi merata-rata tu. Kerana bila tekan telefon Amerika, tekan telefon duk England, tekan telefon duk Australia, tekan telefon duk Bangkok, tekan telefon duk Kuala Lumpur, tekan telefon duk Jakarta, tekan telefon duk Mesir. Hakikatnya kita pergi rata-rata. Hati kita tangkap rata-rata. Nampak tu duduk dalam rumah seorang dia ya. Allah, waraknya Khalid tu tak pergi ke mana-mana dia. Asing sungguh, khalwah sungguh dia dengan Allah. Allah dak. Hati dia banyak. Sebab itulah akhir zaman ni kemanisan dalam solat dia kurang. Semakin hari semakin kurang. Kerana mata kita juga duk banyak mendilik benda-benda yang tak selayak ditilik. Sebab tu kalau kita boleh asingkan diri kita dengan telefon, boleh 1 minggu, kita akan rasa kemanisan solat kita akan kembali. Kalau kita boleh asingkan mata kita daripada tilik-tilik perkara dalam telefon ni, kita akan rasa kemanisan sembahyang kita kembali. Halawatul ibadah tu akan timbul bersemula. Itu satu sir dalam sembahyang. Tu dia. Allah, tu susah hati tu. Susah hati. Apatah lagi anak-anak cucu kita semua ni. Susah lagi. Banyak lagi. Duk dengan Tom and Jerry. Bila hati duk dengan Doraemon. Bila hati mereka akan
akan tuju hadap kepada Allah Ta'ala dengan cara sempurnanya. Duduk dengan upen ipeng je. Allah. Itulah. Terdinding antara manusia dengan Tuhan. Wa tujla fiha haqaiqul asrari. Dan nyata, apa makna nyata? Yakni dan dicampur ke dalam hati hamba. Itu nyata. Dan dicampur ke dalam hati hamba. Dalam sembahyang. Jadi ketika sembahyang tu. Pada ketika dia sembahyang. Ketika dia duduk semaya. Dicampur dalam hati dia. Segala hakikat rahsia Tuhan yang tertutup. Segala hakikat. Apa hakikat? Ialah rahsia. Haqa'iq ni asrat dah tu idafah. Orang panggil lil bayan dah. Idafah haqa'iq kepada asrat, idafah lil bayan. Nyata dalam semaya segala hakikat, iaitu rahsia Tuhan. Rahsia kebesaran Tuhan dan keagungan Tuhan. Rahsia kebesaran Tuhan. Sebenarnya Allah Ta'ala ni, kebesaran dia tu banyak sangat lagi rahsia dia. Rahsia Allah Ta'ala ni banyak. Kadang-kadang orang ni, Allah Ta'ala capuk dalam hati dia, nampak rahsia keagungan Allah. Oh, Masya Allah. Hebatnya Allah Ta'ala. You rasa agung Allah. You rasa besar. Rasa timu kehebatan Allah Ta'ala dalam hati dia. Dengan sebab Allah Ta'ala capuk kehebatan dia. Tapi, dalam keadaan itu, orang lain tak dapat. Dia yang dapat. Maka dia ni dicampuk dalam hati dia akan pandang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka rahsia Allah sangat banyak. Banyak, tidak terhingga. Kadang-kadang dibuka kepada kita untuk dapat menyaksikan rahsia itu. Orang lain tak dibuka. Sedangkan orang lain kadang-kadang Tuhan bukakan rahsia yang lain untuk dia, tapi tak dibuka untuk kita. Maka rahsia Allah sangat banyak. Rahsia keagungan dan kebesaran Tuhan tu sangat banyak. Tapi dalam sembahyang ni boleh kita cari rahsia itu. Bila kita cari. Bila kita rokok. Kadang-kadang kita sujud. Macam-macam perasaan kita. Kalau betul-betul hati kita khusyuk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahu Akbar, kita akan boleh menggalikan rahsia Allah Ta'ala banyaklah semaya. Banyaklah semaya. Allahu Akbar. Banyak. Maka salah satunya musannaf akan sebut lagi akan datang rahsia-rahsia dalam semaya yang hamba dapat menggalikan dalam solat ini. Maka dalam semaya ni dicampur, dinyata segala hakikat rahsia Tuhan. Rahsia mana? Rahsia yang tertutup. Rahsia yang tertutup, yakni yang tidak diberi kepada orang yang tidak sembahyang. Yang tertutup, yakni yang tidak diberi, yang tidak dicampur kepada orang yang tidak sembahyang. Orang yang tidak sembahyang tak akan dicampur rahsia tu. Tetapi bagi mereka yang solat, mereka akan dicampur rahsia itu. Masya Allah, Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna tajalli ya Allah fi salah. Allahumma rzuqna tajalli al-haqa'iq fi salah ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala capuk dalam hati kita pandang kebesaran Tuhan. Dapat menyata dan juga dapat perasaan timbul kehebatan Allah Ta'ala dalam semaya kita. Sayyidina Ali ni tuan-tuan, bila yang nak akad takbir, dia peluh bih. Sayyidina Ali rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu, belum pada angkat takbir, tak angkat takbir lagi tu muka ni peluh. Sebab apa peluh? Bukan panah. Bukan sebab panah. Peluh dengan sebab gerun dan juga pandang kehebatan Allah Ta'ala tu. Sebelum pada angkat takbir tu rasa gerun. Semacam akan menghadapkan raja bagi segala raja. Takut disoal. Hadap akan mahkamah Allah Ta'ala. Bimbangnya hati, takut ingat kepada benda lain daripada Allah. Bimbang segala bimbang.
Masya Allah. Sehingga membawa kepada peluh Sayyidina Ali. Tu. Mereka tu. Cuba tengok. Kita ni peluh juga. Peluh panah. Kena buka kipah kita. Peluh dengan sebab panah. Tu dia. Tu pun. Allah Akbar. Tu. Peluh. Oh, masjid ni peluh. Tak ada aircon. Tak khusyuk semaya. Sabit dengan aircon pula. Bila masuk masjid ni pula. Masjid ni buka aircon. Oh, sejuk sangat masjid ni. Ngantuklah aku. Allah, bobo aku ngantuklah. Tak khusyuk juga mengantuk. Pula dah kita. Tak pula dah. Ada air pun. Rasa mengantuk, tak khusyuk. Tak ada aircon pun. Wasa panah, tak khusyuk. Kekhusyukan sebenarnya bukan di kipas, bukan di panah, bukan di sejuk. Di hati kita. Di hati kita. Kalau hati orang tu khusyuk, kita solat depan Kaabah. Kita sembahyang depan Kaabah. Bagi mereka yang biasa pergi ke Mekah. Depan Kaabah tu panas macam matahari 10. Tapi dengan kekhusyukan kita di hadapan Kaabah Allah SWT, kita tak rasa panas pula. Kita merebut-rebut untuk nak pergi besar depan pula. Penuh dah. Orang azan tu penuh dah depan Kaabah. Duk berdiri, duk nanti, nak sembahyang. Ketika tu, di hadapan Kaabah tu, kebesaran Allah Ta'ala dicampak dalam hati sehingga tidak kita rasa panas walaupun sedikit. Tak rasa panas. Panas pun tidak, kerana hati ketika tu ada kekhusyukan. Maknanya khusyuk, tak khusyuk bukan di panah, bukan di sejuk. Di hati kita. Di hati kita. Oh, tengok masjid ada aircon tu. Buat aircon penuh. Buat air sejuk dah. Mengantuk lagi. Rasa ralik. Oh, sedap weh. Sedap weh sini. Ngantuk weh. Tu dia. Mulalah. Nak tidur dan semaya pula. Itulah kita. Allahu Akbar ya Rabbi. Wa tushraqu fihal alwaru. Dan cemerlang dalam sembahyang segala cahaya nurnya, nur Allah Ta'ala. Masya Allah. Dan cemerlang. Apa cemerlang? Dan cerah. Dan cerah. Tu. Maksud cemerlang, yakni cerah dalam hati. Cemerlang yakni cemerlang hati. Dan cemerlang hati, bersinar hati. Hati bersinar. Apa makna cemerlang hati? Tulis pada cemerlang. Tulis sikit pada cemerlang. Yakni hati. Memandang kepada Allah jua. Dan rasa tenang dengan sebab memandang itu. Tu cemerlang hati. Dalam hati ni, dalam semaya ni, dia ada hati, dia perasa lagu tu mari Allah. Sebab itulah kalau khusyuk, ya semaya dia tu Allah, ya semaya dengan cara lemuk, ya semaya dengan cara lemuk, ya Allahu Akbar. Nak rokok pun dia cuma Sami'allahu liman hamidah. Cuma hati. Nak sujud pun Allahu Akbar. Gerak-geri dia penuh dengan muraqabah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa menyaksi kebesaran Tuhan, sentiasa memandang kepada Allah Ta'ala sehingga hati cerah. Tu maksud hati cerah. Cemerlang hati. Cemerlang hati. Kita ni tak nampak Allah Ta'ala banyak. Hati kita tak ingat ke Tuhan sentiasa kerana hati kita tu gelap. Gelap dengan dunia. Gelap dengan orang panggil kegelapan kelalaian dunia. Lalaian tu buat kita gelap. Gelap hati kita, berkarat hati kita, tak ada cerah, cemerlang. Dalam sembahyang ni hasil cemerlang dalam sembahyang, jadi ketika sembahyang.
Tu cemerlang segala akan segala cahaya nurnya. Cahaya nur, cahaya lagi nur lagi. Tu hak tulah ya, cahaya yang nurnya. Nur Allah Ta'ala. Apa makna cahaya nurnya? Yakni, tulis itu. Yakni segala kebesaran Allah yang dicampur dalam hati, yang diserupa dengan cahaya, yang diserupa dengan cahaya daripadanya. Kebesaran hati Tuhan capok ni cerah hati, cerah. Orang yang mata hati cerah ni, Masya Allah, dia pandang segala benda tu, dia ada suluhan dia. Dengan sebab ketakwaan dia juga, dia dapat pandang. Bila dia tengok satu benda, dia temu hakikat benda tu. Bila dia tengok benda ni, dia nampak hakikat benda ni. Kerana dalam mata hati cerah. Dan semayan itu Allah, banyak perkara ni lah alasannya yang boleh dikatakan sembahyang 2 rakaat ini lebih besar daripada segala nikmat-nikmat Allah SWT. Wa fiha takunun munajatu wan musafatu, dan dalam sembahyang pula dapat munajat. Apa makna munajat? Apa makna munajat? Dan berbisik-bisik hamba. Tu makna munajat. Dan ni atap kepada munajat sebagai mentafsirkan makna. Dan dalam semaya pula, dalam semaya kita tu dapat munajat. Apa munajat? Dan berbisik-bisik, berbicara, berbicara, bercakap bicara oleh hamba, berbisik-bisik dengan Tuhannya, Tuhan bagi hamba. Duk berkecek dengan Tuhan, duk munajat Tuhan. Cuba tengok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka ka khitab ke siapa? Ka tu tuju ke dia? Kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina, tunjukkan kami. Tu siapa dia yang kita minta? Allah. Duk bicara dengan Tuhan, duk berkecek dengan dia. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sampai kepada raka Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Tuhan aku yang maha agung. Allah, sami'allahu. Semua ni bercakap dengan Tuhan, duk munajat dia. Lebih lagi ketika kita duk berdoa kepada Tuhan, Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wa hakaza. Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wa hakaza. Semua perkara tu kita berbisik dengan dia. Dia berkecek suara dengan Tuhan. Tu munajat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia berkecek. Ia tu duk buat gapo? Duk bisik-bisik dengan Tuhan. Duk berbisik hamba dengan Allah Ta'ala Tuhannya. Dan juga suka hatinya, hati hamba tu, suka hati yakni bersama Tuhan. Duk suka hati dengan Tuhan. Hati suka, tenang. Duk bersama kekasih ni kan. Wa hiya silatun bainal abdi wa rabbihi azza wa jalla. Dan sembahyang juga dapat menghubung, ialah hubungan. Tu silatun, hubungan. Dapat menghubung, dapat mensambung antara hamba, antara hati hamba dan Tuhannya, Tuhan Azza wa Jalla. Hubung hati kita dengan Tuhan. Nak hubung dengan Tuhan semaya. Tu sebab tu setengah tok guru kata, nama telefon tu kalau nak hubung dengan Tuhan, guna nama telefon dia. Ada nama telefon Tuhan. Mana nama telefon Tuhan? 2 pak 3 pak. Tu tekan hak tu. 2 pak 3 pak. 2 pak 3 pak. Tu nama telefon Tuhan. Nak hubung dengan dia. Nak berhubung dengan dia tu. Tu. Berapa ekor je? 2 pak 3 pak. Tekan hak tu. Tekan 2 pak 3 pak. Lama tekan telefon sungguh tu. Lama tekan telefon sungguh. Kena orang lain. Kena ke hatu. Boleh kelari.
Maksud dua, pak tiga pak tu ke apa? Subuh dua, zuhur pak, asar pak, maghrib tiga, isya tiga pak. Yang kita. Subuh dua, zuhur empat, asar empat, maghrib tiga, isya empat. Dua pak, tiga pak. Tu nama telefon Tuhan. Tu nama telefon. Nak telefon tu, hubung dia dengan nama tu. Sebab tu sembahyang juga dapat menghubung antara hamba dan Tuhan Azza wa Jan. Semoga Allah Ta'ala mentaufikkan kita dapat menghubungkan dengan dia. Semua kita ni dapat menghubungkan dengan dia. Tak ada jalan lain untuk nak hubung Tuhan. Takbir. Nak minta pun takbir. Nak minta daripada jauh daripada bala pun takbir. Nak minta pertolongan pun takbir. Nak minta istikharah pun takbir. Nak taubat pun takbir. Nak syukur pun takbir. Semua nak hubung dengan dia. Hubung dengan dia. Allahu Akbar. Tu. Tu. Kemudian kata, cukuplah dulu. Kemudian kata mengadap hamba dalam sembahyang. Kata Muhammad bin Ali At-Tirmizi radhiyallahu anhu, sembahyang tiang agama. Dan ialah mula-mula difardu di atas manusia. Sekadar tu dulu insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan sentiasa diberi taufik untuk dapat mengikuti segala ilmu-ilmu agama, mengikuti soal yang berkaitan dengan agama, mengikuti apa saja yang berkaitan dengan agama. Semoga kita dapat berhubung dengan Allah Ta'ala dengan baik, dapat beribadat dengan Allah Ta'ala dengan sempurna, dengan sebab kita belajar syariat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk dalam golongan orang yang bertakwa, yang diredai oleh Allah, yang dapat beramal dengan ilmu yang kita belajari, dan ada ikhlas dalam mengaji dan mengajar kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan sambung pula pada muka 13 insya-Allah pada tajuk mengadap hamba dalam sembahyang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.